Saya Azfar. Saya nak tanya beberapa soalan dekat Tuan. Pertama tentang diri Tuan dulu. Nama Tuan, nama penuh Tuan, alamat, tempat tinggal Tuan kat mana? Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya U Abdul Halif bin Haji Ku Yaakob, seorang pesara dari Kementerian Kesihatan Malaysia. Dah 2 tahun saya bersara sebagai pegawai kerja sosial perubatan Kementerian Kesihatan Malaysia. Last tempat kerja saya adalah di Hospital Tengku Ambar Rahimah Kelang. Saya berasal daripada Jitra Kedah dan sekarang sampai penjin ini saya menetap di Jalan Jadi Kelang. Okey. Jadi saya pengalaman bekerja dengan kerajaan ni selama 39 tahun, 9 bulan, 9 hari. Saya pencen pada 19 hari bulan 11 tahun 19. Mana tahun 2019 lah. 19, 11, 19. Okey, cantik tak? Jadi apa lagi nak cakap kan? Pengalaman tu. Jadi itulah saya mula-mula saya kerja dengan ni tahun 90 tahun 80 tu di Jabatan Telekom Malaysia as a technician. Lepas tu saya kerja setahun lebih di Kementerian ni di Jabatan Telekom. Lepas tu saya berubah ke Jabatan Kebajikan Masyarakat sebagai penolong pegawai kebajikan masyarakat. Masa kat Telekom tu saya techniciannya. Dia panggil kumpulan C. Bila saya pindah dapat tu naik, saya dapat kerja lain pula di Jabatan Kebajikan Masyarakat, jadi di kumpulan B lah. Penolong pegawai kebajikan masyarakat. Kerja situ lebih kurang ni setahun lebih saya dipinjamkan ke Kementerian Dalam Negeri, iaitu berkhidmat di bahagian rawatan dan pemulihan dadah. Ya. Kerja saya hanya mengendalikan kes-kes penagih dadah. Wow. Ya, penagih dadah saya. Jadi macam-macam lah ni penagih dadah. Kan? Jadi saya bila kerja di situ, jadi untuk menambahkan lagi saya punya kemahiran saya, maka pada tahun 85, sebelum tu masa saya berkhidmat di bahagian pemulihan dadah tu, saya melanjutkan pelajaran. Saya dapat melanjutkan pelajaran saya di Universiti Sains Malaysia Pulau Pinang. Universiti Sains Malaysia Pulau Pinang tahun 85 tu dalam ni apa orang berhubung dengan apa orang ni dari hal pembangunan dan pentadbiran sosial. Degree saya tu dalam pembangunan dan pentadbiran sosial lah. Jadi setelah 4 tahun jadi saya pun dapat itulah grad pada tahun 89. Jadi saya balik itu saya sambung balik kerja di Kementerian Dalam Negeri bahagian rawatan dan pemulihan dadah. Dan pada tahun 91 tu saya dipindahkan ke Pusat Rawatan Pemulihan Dadah di Rawang. Pusat Pemulihan Dadah tu, Pusat Rawatan Pemulihan Dadah, Pusat Pemulihan Dadah lah di Rawang, Selangor. Selama 4 tahun di situ. Jadi pada kerja 4 tahun di situ, jadi pada tahun 94 bulan 1 Julai 1 tu, maka saya pun dapat kerja lain pula sesuai dengan degree saya dah. Dapat kerja ni ditawarkan ke Kementerian Kesihatan Malaysia as a pegawai kerja sosial perubatan. Membantu pesakit yang ada masalah sosial sepanjang mendapat rawatan dan perubatan di hospital kerajaan. Saya tu ditempatkan di Hospital Kelang, Selangor. Jadi maka saya kendalikan kes-kes atau pesakit-pesakit yang ada masalah sosial di Hospital Tengku Ambar Rahimah Kelang sajalah. Okey, dah dapat jadi gitu. Jadi kalau kita tengok tu macam kita tak tahu lah bahawa orang sakit ni ada masalah macam-macam. Masalah sosial ni macam-macam. Jadi ada yang masalah kewangan, ya, masalah tempat tinggal,
dan juga masalah-masalah lain lah, iaitu masalah seperti bergaduh laki pukul bini pun ada, ya. Kes-kes yang di penderaan kanak-kanak. Jadi yang tadi ni kes penderaan suami isteri lah, keganasan rumah tangga dia panggil. Itu kes yang di penderaan kanak-kanak. Lepas tu kes waris, kesan waris yang mana anak-anak ni tinggalkan mak bapak dia di hospital. Jadi kami pun usaha untuk carikan waris-waris mereka. Dan juga kes-kes yang yang bersalin tapi tak kahwin, dia panggil ibu tanpa nikah Okey, ibu tanpa nikah lah. Ya, jadi itu. Itu juga dengan kes-kes yang lain macam kes tempat tinggal dan kes-kes keuangan yang lain lah. Itu. Jadi kami akan mendekati mereka ni dengan memberi perkhidmatan sosial yang sebaik mungkin lah kepada pesakit-pesakit ni. Jadi bila mereka keluar dari hospital tu malah sekuangnya mereka ni agak ringan dari segi bebanan masalah sosial yang mereka hadapi. Jika bantuan benda lain tu macam kalau macam tambang nak balik rumah tak ada, kami bagi tambang. Kalau nak beli kursi roda, itu bersih benda lah. Kursi roda kami tolong belikan. Jadi kita nak beli tongkat ketiak apa semua kan. Jadi kami tolong beli. Cuma kami tak beli tongkat ali, tak beli. Dia sikit dah. Ya, rehabilitasi berarti bisa naik pangkat semua tu. Jadi last kali saya menjadi ketua profession bagi pegawai Kejaksaan Perubatan ini untuk satu Malaysia lah. Tapi base pejabat saya dekat Kelang juga lah. Jadi saya kontrol pegawai saya lebih kurang 2 hotel lebih, iaitu di seluruh Malaysia, di hospital semua, di hospital lah yang ada pegawai sosial ini, dan juga di klinik-klinik kesihatan yang ada pegawai Kejaksaan Perubatan. Jadi saya yang in charge mereka semua. Jadi masa tu saya round merata lah satu Malaysia lah, tengok staff-staff saya yang perlu itu, perlu ini dan sebagainya lah. Tugas kami sebagai kita kendalikan. Kalau kita lihat, kalau misal kata pesakit yang ortopedik, mana kata bagi ortopedik saya kendalikan kan, tapi pegawai kerja sosial ni dia kendalikan semua kes ortopedik, kes medical, kes surgical, semua kira semua pesakit yang ada masalah kesihatan, tak kira lah sakit yang mana pun. Jadi jika sekiranya doktor refer kepada kami, jika dia masalah sosial sebagainya, jadi kami akan kendalikan kes ini. Jadi depend on referral daripada doktor yang mengendalikan kes itu. Jika doktor pastikan dia ni ada masalah kewangan ke, dia masalah tempat tinggal ke, jadi penderaan kanak-kanak ke, penderaan keganasan rumah tangga ke, jadi doktor yang akan refer. Selagi doktor tak refer kes itu ke kerja sosial perubatan, jadi kita tak akan ambil action apa-apa lah. Gitu. Jadi dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawab kami itu, memanglah sebab kami juga ada kerjasama dengan NGO yang berada persekitaran tempat kerja. Mana kalau Kelang lah, kalau di Kuala Lumpur lah, staff saya kan, kalau orang di Pahang lah, di Kedah lah. Jadi kita linkkan dengan NGO tu untuk kita nak sebagai servis ni, bila pasien keluar daripada hospital dan sebagainya, jadi boleh dikawal sedia juga oleh NGO yang yang berdaftar dengan kita lah. Tapi NGO ni biasanya banyak dia buat kerja-kerja di hospital. Jadi itu. Jadi perkhidmatan NGO ni, perkhidmatan sukarela, kita panggil perkhidmatan sukarela lah. Dia panggil perkhidmatan sukarela hospital kerajaan. Di Hospital Kelang adalah merupakan hospital yang pertama lah, yang melancarkan program jadi perkhidmatan sukarela di Australia ni pada tahun 1995 awal tahun. Jadi berlandaskan pada keliling Kementerian Kesihatan, keliling dia bilangan 7 1994. Jadi saya on benda ni pada 1995. Dia Hospital Kelang yang pertama lah kita buat. Jadi kita dealkan dengan NGO. Jadi saya ni bertindak sebagai Timbalan Pengurusi Jawatan Kuasa Perkhidmatan Hospital, yang mana pengurusinya adalah pengarah hospital. Juga bertindak sebagai pegawai penyelaras sukarelawan hospital di Kelang. Mesti melalui Jabatan Kerja Sosial Perubatan. Ini kami lah pegawai kerja sosial perubatan. Nama jabatan saya itu adalah Jabatan Kerja Sosial Perubatan. Nama jawatan kami adalah Pegawai Kerja Sosial Perubatan. Dia mesti berdaftar dengan kami. Kita ada pas kita bagi pas dengan dia, kita buat pas, kita bagi, jadi dia kena pakai pas tu pergi ward-ward yang dibenarkan sahaja.
Jadi tu. Betul. Macam mana tuan rasa pendidikan dan pengalaman budaya ini dia boleh bantu untuk tingkah laku tuan untuk memulakan perusahaan tersebut? Dia datangnya daripada keluarga yang susah. Datang daripada kampung ni, daripada kampung. Yang mana masa dulu buat bendang, buat sawah. Apa orang dah buat benda kat kampung. Jadi kampung-kampung tu kita tahulah macam mana orang susah, orang senang kan. Jadi terlalu susah nak tengok orang senang, tetapi kalau ramai nak tengok terlalu senang nak tengok orang susah. Di kampung kami ni memang susah dia. Bila saya belajar, bila masuk belajar, jadi bila buat praktikal kita cari kawasan-kawasan orang susah dan sebagainya. Kan? Jadi biasanya itu jadi dengan keinginan tu lah sebab apa kita lihat orang-orang kita ni bila ni, jadi bila terutama sekali bila kerja di setting hospital ni, kita terlalu apa orang kata keinginan kita tu kita nak lihat bahawa sakit ni yang duduk hospital kita kena ingat bahawa saya ingat dia ni bukan hanya sakit dari segi medical semata-mata, tetapi mesti adalah masalah sosial yang lain. Ya. Satu contoh yang nyata, ya, bila duduk ward yang kritikal, ya, masing-masing sakit, tiba-tiba sebelah kaki dia mati. Duduk pandang pula tiba-tiba ujung kaki dia mati. Duduk besoknya sebelah sini dah mati. Jadi apa perasaan dia? Kan? Itu bagi kes-kes yang medical. Dan juga bagi kes-kes yang ortopedik. Yang accident teruk, ada kaki tergantung, ada tangan tergantung sini, kan? Ada yang apa orang tahu kena binding semua satu badan dan sebagainya. Jadi kita lihat tu macam-macam. Jadi macam ward lain semua, jadi ward yang medical lain kita tengok tiba-tiba ada pasien yang terlalu susah, dah tua sangat dan sebagainya ditinggalkan. Jadi ini kadang-kadang bila saya study tu, belajar tu, jadi masa praktikal tu saya buat di kawasan-kawasan yang susah. Jadi kita tahu macam mana. Kita tanya semua, bukan makna kita pergi tengok rumah dia, kita just tanya dia macam mana ni. Kita buka penjagaan anak-anak pada bapa sebab kita dia semua. Kita tengok tu lah. Dan satu esok dia nak ward mana, ward perempuan ke, ward jantan ke sebagainya kan. Jadi kita lihat tu. Bila lihat dari segi pesakit ni, ya kita tengok macam senang, tapi bila ada masalah jantung, contoh jadi masalah jantung nak pergi operate dekat IGN, kena 20-30 ribu. Memang kalau dia tak mampu nak bayar 20-30 ribu, jadi doktor akan refer dengan kami. Jadi dari situlah pengalaman masa saya duduk kampung macam susah kan kita inspection atau investigation dengan pasien-pasien tu, ya macam mana susah ke senang tu. Jadi latar belakang susah tu, latar belakang apa ni saya belajar tu, lepas tu dengan praktikal, kawasan praktikal saya buat tu, jadi menjadi saya terdorong untuk saya memberi servis yang seronok dengan pesakit miskin. Sebab apa? Kita tolong pesakit miskin ni, kena ingat tahu, doa orang sakit adalah mustajab kita. Betul? Itu lah. So, kenalan rapat tuan, ada ke yang terlibat dekat dalam bidang keusahawanan sosial ni juga? Kenalan rapat? Kenalan. Saya kenalan saya daripada kawan-kawan kampung semua tak ada lah pula yang rapat-rapat tu. Bila kita dah kerja ni, bila pergi tu baru kenal di situ lah. Bila termasuk kerja di situ, baru kita dapat kata nak kata kenalan setiap sekolah ke apa ke yang kerja ikut profession ni, kerja sosial ni, saya rasa memang tak ada lah saya. Tak ada. Nama saya Umairah. So untuk bahagian saya ada 3 soalan yang saya ingin ajukan. Soalan pertama, kami ingin tahu apa yang mendorong tuan untuk melakukan kebajikan masyarakat selama tuan menjadi sukarelawan untuk melakukan kerja kebajikan tu. Yang menjadikan ni apa orang kata, sebab saya ni based on kepada saya suka melihat orang yang susah. Saya tak membandingkan saya dengan orang kaya. Saya membandingkan dengan orang yang kurang lagi daripada saya kan. Jadi boleh memotivasikan kita kan. Jadi kita pandang orang kaya jadi kita susah memanglah dia tu dah kaya kan. Jadi saya selalu tengok orang yang macam ni. Tengoknya tu jadi menjadikan saya ni berminat untuk saya mendalami dan juga bagaimanakah saya nak
membantu dia orang tu. Sehingga saya dipilih menjadi pegawai kerja sosial perubatan Kementerian Kesihatan Malaysia. Jadi adalah telah membuka peluang dan ruang kepada saya ni untuk saya membantu pesakit-pesakit yang ada masalah sosial. Kan, yang ada masalah sosial panjang mereka mendapat rawatan perubatan di hospital anti-babit lah. Jadi gitu. Dan memandangkan saya ni kita deal dengan masyarakat, pesakit-pesakit berada dalam masyarakat. Kerana itulah saya terpanggil dan seronok bila setiap kawasan tu kita cari mana-mana NGO yang ada di kawasan-kawasan persekitaran hospital tu untuk mereka joinkan dengan perkhidmatan sukarela hospital. Jadi itu yang saya war-warkan benda tu. Yang saya beritahu tadi kan, yang bermula sejak tahun 1995 tu. Jadi mereka ni, kita lantik dia orang ni, kita buat borang semua, komplit semua, kita jaga orang si borang. Itu dah mendapat kelulusan, jadi dia orang kita lantik, jadi kita akan buat PAS, dia dah pakai PAS memang hospital. Jadi kita akan mesyuarat dengan mereka 3-4 bulan sekali. Dan setiap tahun kita adakan satu perjumpaan mesyuarat agung mereka. Dengan saya buat perjumpaan semualah. Jadi kita bincang, jadi kita tanya khabar dia orang tu apakah masalah dan sebagainya sepanjang mereka memberi perkhidmatan secara sukarela di hospital Kelang. Begitu juga dengan hospital lain. Ada lebih kurang 7 ke 8 pertubuhan yang mendaftar dengan perkhidmatan sukarela di hospital Kelang. Jadi yang mana mereka ni sama-sama membantu yang mana sempat lah membantu pesakit-pesakit yang ada masalah sosial di hospital. Tolong orang yang susah ni, tolong orang yang sakit, bila kita tolong, lepas tu dia jadi baik, dia jadi bahagia, kita rasa seronok sangat-sangat. Kan? Macam you kan? Kan? Orang tu lemas dalam sungai contohnya, you tolong angkat, selamat nyawa dia, pasal mana? Memang terasa terlalu seronok. So soalan kedua daripada saya, so pada pendapat Tuan, organisasi atau company mana yang dapat membantu Tuan dalam memulakan dan mengembangkan kerja kebajikan masyarakat yang Tuan ceburi ni? Jangan sebut kebajikan masyarakat pun. Jangan sebut. Dia bukan kebajikan masyarakat. Perkhidmatan kerja sosial perubatan di hospital. Nak kembangkan servis lagi kepada ini untuk bantu pesakit. Saya pernah deal lah. Memang bila setiap kali saya buat program, saya akan cari mana-mana kami untuk nak dapat sumbangan. Ya? Nak dapatkan sumbangan bagi membantu pesakit-pesakit. Contohnya pasien nak kursi roda. Tak ada duit. Saya cari ya. Minta ni NGO ni tolong carikan kan, atau NGO tolong carikan macam mana. Ada yang boleh carikan, atau ni company ni boleh bagi, company yang boleh bagi kan. Jadi yang nak memudahkan company ni menyalurkan sumbangan dan sebagainya, saya telah menubuhkan, kita orang telah menubuhkan, bukan saya lah, jabatan saya, kami telah menubuhkan tabung kebajikan perubatan Malaysia. Jadi untuk membantu pesakit miskin yang ada masalah di hospital. Kita uji tabung tu. Tabung didaftar secara rasmi lah. Jadi uji tabung tu jadi senang kita cari sumbangan. Siapa nak bagi sumbangan dan sebagainya masuk tabung tu. Dari situlah kita boleh bagi sumbangan pesakit. Balik nak balik tak ada duit tambang. Okey, kita doktor buat satu surat rujukan kan, bagi kita isi borang buat semua review dan sebagainya. Jadi bila saya lulus, jadi staff saya boleh belilah, boleh carilah kursi roda. Kursi roda ke tongkat dan sebagainya. Wujud 90-an dengan ni tahun 2000 lebih tu, saya rajin buat program-program ni kemasyarakatan di hospital ni. Kan, saya buat minggu sukarelawan hospital. Kan. Jadi panggilan semua sukarelawan terlibat. Saya buat ni majlis buka puasa bersama anak-anak yatim, pesakit-pesakit miskin dan pelajar-pelajar OKU. Saya buat buat hotel-hotel lah. Jadi situ saya percaya kami. Kami berusaha untuk dia bagi sumbangan. Ada setengah tu lembaga zakat bagi duit. Saya cari company yang besar-besar bagi sumbangan. Hotel tu sepatutnya just 1% kata dia diskaun, dia bagi. Jadi gitulah. Jadi saya boleh buat lah ni majlis buka puasa. Jadi seronok lah. Okey, baik. Soalan terakhir daripada saya. Apakah cabaran dan halangan yang Tuan hadapi untuk mengendalikan kerja sosial tu? Terima kasih soalan tu. Halangan ni memanglah kata orang tu tidak ada profesi mana-mana pun yang tidak ada halangan. Semua ada halangan.
halangannya yang kita lihat sini ialah dari segi yang pertama kerjasama ahli keluarga tu sendiri. Kerjasama ahli keluarga tu sini dalam memberikan maklumat yang lengkap berhubung dengan pesakit. Pesakit tu yang menjadi ahli keluarga. Contohnya itu adalah bapa mereka yang ada masalah kewangan. Ada masalah tempat tinggal contohnya kan. Jadi saya ada satu kes dulu, ada satu ni anak dia ada 11 orang. Anak 11 tak cukup jari. Anak ada 11. Bapa dia ni kita ambil di bawah jambatan dekat Kelang. Jadi kita ambil, jadi masuk hospital. Jadi bila saya pun cari, jumpalah dengan anak dia tu, 6 orang, suruh datang pejabat. Suruh datang pejabat, nak uruskan, nak bagi balik bapa mereka ni kepada anak-anak ni suruh jagalah kan. Tapi dia orang reject, tak mau, seorang pun tak mau. Dia kata, cik, kami nak mohon supaya ayah kami ni ditempatkan di rumah kebajikan. Terasa hati lah. Dia terbayang macam mana lah esok aku dah tua ni jadi bapa anak buat macam ni. Atau macam tu kan. Kita terfikir macam tu kan. Yeah. Jadi, saya tanyalah seorang-seorang. Tanya yang sulung tu kenapa tak mau jaga. Tak boleh, isteri saya garang, dia kata. Halangan lah kepala saya ni dalam kita nak menguruskan apa orang tahu passion ni supaya hantar balik kepada keluarga. Itu dia tu. Anak-anak mereka. Pada anak-anak mereka. Dan yang seterusnya lain-lain tu ialah dari segi rumah-rumah kebajikan lah, rumah kebajikan kadang rumah kebajikan penuh dan sebagainya, jadi kita nak tempatkan macam ni, itu kadang kan tak ada, jadi terpaksa stranded lama lah ke hospital, jadi itu yang kesian juga tu. Yang selebihnya ada dari segi keuangan. Macam kami memang kami kena mencari duit sendiri untuk bantu pesakit-pesakit. Masa mula-mula kerja dulu lah kan. Dapatkan pasien tu kami kena referkan kepada kebajikan masyarakat. Lain-lain macam dan inilah NGO lain. Sebab tu yang saya panggil NGO untuk deal, untuk kerjasama dengan saya. Halangan sih sebab kami setengah kalau kebajikan ni senang. Kalau kebajikan masyarakat tu ada masalah, dia orang ada duit sini boleh pasien boleh apply dan sebagainya. Jadi boleh dapat duit. Macam kami tidak ada sumber-sumber yang itu untuk kita tolong pasien. Dan halangan yang lain tu ialah kami segi staffing. Kami memang kurang. Staff kurang, pasien tu ramai, jadi kita staff kurang. Jadi kita susah. Kita susah nak kenalikan pesakit yang ramai tu. Lain tu saya rasa inilah, dan seterusnya ialah dari segi halangan lain nak ketara sangat taklah, cuma dari segi bahasa. Ada pasien ni tak tahu cakap Melayu. Tak tahu, jadi kita kena carilah ni orang staff lain yang India ke China ke kan. Jadi kita kena buat itu sama dengan keluarga pesakit. Keluarga pesakit. Faham. Okey. Peruntukan tu diberi oleh kerajaan atau memang antara NGO ni yang bersama-sama untuk bantu pesakit? Biasanya peruntukan untuk jabatan kami ini untuk bantu pesakit ni, kita memanglah kita tidak ada peruntukan yang khusus. Contoh kita nak beli kursi roda ke, nak beli tongkat ke, nak beli refill mattress ke, oxygen concentrator ke, macam-macam, memang kita tak ada peruntukan khusus masa tu. Jadi lately ni masa sebelum menjadi kita ada lah, jadi kerajaan telah wujudkan tabung bantuan perubatan itu di Kementerian Kesihatan Malaysia. Kan ada tabung bantuan perubatan di Kementerian Kesihatan Malaysia. Jadi kita boleh, kalau bagi barang-barang yang mahal tu melibatkan ribu-ribu, jadi kita akan interview pesakit tu, kita buat siasatan ke rumah, takut dia bertipu. Maklumat tu kita kena pergi melawat di rumah tu, cek, tengok adakah maklumat dia bagi masyarakat dekat hospital ni, masa kita interview dia betul tak betul, tapi melawat di rumah. Dan sebelum itu, selainnya tu, kita memang kerajaan pun terperuntukkan macam segi untuk keuangan dari segi operate jantung, kerajaan terperuntukkan khusus kepada IJN. Jadi mana-mana yang buat operasi jantung tu, kalau contoh dia kata kena 30,000, dia mampu bayar 10,000 saja. Jadi kami buat laporan lengkap, hantar dengan siasatan dan sebagainya, kami tengok okey, dia hanya layak, dia mampu bayar 10,000. Jadi 20,000 tu kami buat laporan lengkap, kami sokonglah supaya 20,000 ni dikecualikan. Jadi
IGN lah yang top up ribu tu. Hasil daripada Oh. daripada ni Kementerian Kesihatan. Itulah cerita dia. Okey, terima kasih. So sekarang saya pass kepada Zarba untuk Okey. soalan seterusnya. Sekarang soalan daripada saya untuk kita bagi konklusi pada interview kita pada hari ini. Okey, macam hari tu Tuan ada bagi tahu yang Tuan ada buat NGO masa kerja dekat Hospital Kelang kan. Jadi lepas tu Tuan dah tangguh last tahun 2019. So Tuan pun ada plan untuk nak teruskan balik kerja sosial ni. Jadi apa kalau Tuan nak teruskan nak mula balik kerja sosial ni, apa kerja sosial yang Tuan nak fokuskan? Contoh orang yang tinggal di tempat setinggan ke kan? Jadi apa yang Tuan nak fokuskan? Okey. Bila saya pencen tu, jadi plan saya tu memang saya nak melibatkan diri saya dalam kalau kerja sosial lah, dalam ni perkhidmatan sukarela Hospital Kelang. Okey. Jadi saya nak nak bekerjasama dengan mana kata saya ni jadi NGO lah. Pencen saya akan jadi sukarelawan hospital lah, nak mendaftar dengan dia orang menjadi sukarelawan hospital. Jadi saya nak membantu dia orang ni ke program kerja sosial perubatan di Hospital Kelang tu. Jadi untuk kita nak gerakkan, saya akan join dengan badan-badan dan sukarelawan yang lain yang berdaftar dengan kerja sosial perubatan hospital tu. Jadi saya nak combine, jadi saya nak menggerakkan NGO ni. Ini agar kita dapat memberi perkhidmatan sebaik mungkin kepada pesakit-pesakit yang ada masalah sosial. Selamat saya tu ialah kita nak join, nak menggerakkan NGO ni untuk menolong pesakit-pesakit yang ada masalah sosial. Kewangan ke, dari segi tempat tinggal ke, biasanya itulah. Kewangan dan tempat tinggal yang ketara. Yang ketaranya kewangan dan tempat tinggal. Adalah kesihatan, masa depan dan sebagainya. Itu saya punya ni. Jadi oleh kerana jadi PKP ni, jadi kita nak tak nak buat apa lah. Jadi maknanya tak boleh nak wujudkan benda ni. Yalah dah warga emas kan saya cakap tu. Warga emas kena jaga juga kan. Betul, faham. Jadi itu yang tertangguh tu. Kalau tidak memang saya nak wujudkan. Bila saya wujudkan NGO ni jadi saya akan sebab NGO yang ada ni memang ada kewangan sendiri, ada bank account sendiri. Jadi dari sinilah kita akan mencuba mencari dana untuk kita tolong pesakit-pesakit yang ada masalah sosial. Jadi yang di Hospital Kelang saja. Hospital lain taklah, hospital lain mungkin ada pegawai lain yang buat. Saya hanya akan tumpu di Hospital Kelang dan penduduk-penduduk di sekitar Kelang yang mendapat rawatan perubatan di hospital. Jadi kalau nak teruskan balik ni kena melalui Jabatan Kerja Sosial. Sebab Jabatan Kerja Sosial Perubatan ni dia ketua jabatan itu dia menjadi pegawai penyelaras perkhidmatan sukarela hospital. Di situ mereka ada jawatan kuasa mereka sendiri, ada jawatan kuasa. Jadi kami kena daftar di situlah. Mereka bagi buat pas, kena ada pas nak masuk ni, nak masuk dalam dalam hospital. Jadi niat tu tertangguh sekejap. Jadi kita harap pandemik ni COVID ni harap cepatlah mencari sumber kewangan untuk sukarelawan ni saya rasa no problem. Jadi itu yang saya tertangguh. Baik Tuan. Okay. Terima kasih. Jadi itu sahaja daripada kami. Terima kasih banyak-banyak dan minta maaf jika ada apa-apa salah silap dari kami. Banyak yang kami belajar daripada Tuan juga. Betul. Input yang kita orang dapat. Okay, Tuan. Terima kasih Tuan. Terima kasih. Okay. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.